Selamat datang, saudari-saudari yang disayangi. Nama saya ialah Margaret. Saya adalah ahli Persatuan Persaudaraan Penjara Katolik Malaysia. Saya rasa bersyukur hari ini kerana saya dapat berkongsi sabda Tuhan bersama kalian. Saudari-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang saksama dan terbuka kepada semua orang. Dia tidak menolak sesiapa pun, tak kira di dalam atau di luar penjara. Dalam pandangannya, kita semua adalah sama dan disayanginya. Yang penting adalah hati kita kerana Tuhan membaca hati anak-anaknya. Dia tetap sayang kepada kita, tidak kira apa yang kita lakukan. Yang penting ialah kita pulang kepada pangkuannya dan mendekatinya kerana dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dalam Injil Matthew bab 15 ayat 21 sampai 28 menceritakan tentang wanita Kanaan yang tidak putus asa dengan permintaannya kepada Yesus untuk menyelamatkan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang disayangi. Walaupun wanita itu tidak dihormati kerana dia bukan dari Bani Israel, tetapi dia tetap berusaha dan dapat mengatasi banyak halangan demi mendekati Yesus. Akhirnya, Yesus tersentuh dengan imannya yang kuat dan mengabulkan permintaannya. Saudari-saudari, bukalah hati kamu dan mintalah apa yang kamu ingin dapat daripada Yesus. Kita semua diajak oleh Yesus, Kristus yang tidak tengok latar belakang kita. Dia tetap akan dengar doa dan permintaan kita. Dia janji bahawa semua orang yang melakukan apa yang benar dan berusaha melakukan kehendaknya akan diselamatnya. Dengan hati yang tenang, marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kita yang ada di syurga, semua kehidupan di dunia ini patut memuji namamu kerana semua yang ada dalam dunia ini datang darimu. Kita bersyukur atas keberkatanmu pada hari ini. Terima kasih untuk pengalaman yang baik ataupun yang tak baik dalam kehidupan kita kerana ia mengingatkan kita betapa penting kamu dan kita perlukanmu. Kita bergantung kepada kehadiranmu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan rendah hati, kita melepaskan semua peristiwa yang lalu. Kita melepaskan kepahitan dan kegagalan dalam kehidupan. Sebagai gantinya, kita menyambut rahmat dan kekuatanmu untuk maju ke depan, untuk menerima berkat yang anda sediakan dan nak anugerahkan kepada kita. Kita datang kepadamu dan menyerahkan segalanya di tanganmu. Ketakutan kita, beban kita, keluarga kita, dan kebebasan kita. Engkau adalah satu-satunya yang kita percayai. Dengan semua yang kita mengalami sekarang, Putra Tuhan Yesus, Engkau boleh melakukan apa sahaja yang Engkau mahu lakukan untuk kita. Kita tahu, kadang-kadang Engkau memilih untuk tidak buat apa-apa jua demi kebaikan kita. Berikanlah kita hati yang sabar untuk menunggu Engkau tunaikan permintaan kita
mengikut kehendak-Mu. Yesus Kristus, kita sedar bahawa kita manusia lemah. Maka, berilah kita hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan mendedahkan kelemahan-kelemahan kita di hadapan-Mu. Berilah kita karunia taubat agar dapat menyesali semua dosa kita dengan tulus. Kita berdoa demi nama Yesus. Amin. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih sayang dan penjagaannya. Terima kasih bahawa Dia sentiasa bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Kita gunakan suara yang dikurniakan oleh Tuhan untuk memuji nama-Nya dengan menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Seterusnya, marilah kita dengan bacaan hari ini, yaitu daripada Injil Matthew bab 18 ayat 21 sampai ayat 35. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali.
Aku berkata demikian kerana apabila Tuhan memerintah kerajaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa akaun pegawai-pegawainya. Apabila raja mula berbuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama anak isterinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutang. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, "Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba." Raja itu kasihan kepadanya, lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain yang berhutang wang beberapa ratus sahaja kepadanya. Dia menangkap rakannya, lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hutangmu." Rakannya itu sujud di hadapannya dan memohon, "Bersabarlah, aku akan melunaskan hutangku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu, raja memanggil pegawai yang jahat itu dan bertitah, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampunimu. Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu, sebagaimana beta sudah mengasihani kamu." Raja sangat murka. Lalu, pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan. Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, "Demikianlah Bapa-Ku yang di syurga akan melakukan setiap orang daripada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas." Demikianlah sabda Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan sebagai orang yang terluka dan berdosa. Ketika kita jatuh ke dalam percobaan, biasanya soalan yang pertama kita akan tanya, "Adakah Tuhan masih mengasihi saya?" Pertanyaan tersebut seharusnya tidak perlu ada kerana pengampunan dan damai darinya sentiasa tersedia untuk kita yang mengalami luka-luka di dalam kehidupan. Memberi kemaafan dan melepaskan tuntutan hutang dari orang yang berdosa kepada kita akan menyembuhkan kita punya luka kerana kita akan mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, maka sudah sepatutnya kita pun berlaku serupa terhadap setiap orang yang bersalah kepada kita. Hal ini tentu saja bukan bererti bahawa setiap orang yang bersalah tidak perlu dihukum. Tetapi
biarkan keadilan dilaksanakan oleh Tuhan kita yang bijaksana. Kerana hak mengadili adalah di dalam tangan Tuhan, bukan kita. Sebagaimana Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 37 mengatakan, jangan Anda menghakimi dan Anda tidak akan diadili. Jangan mengutuk dan Anda tidak akan dikutuk. Ampunkanlah dan Anda akan diampunkan. Tuhan adalah cinta. Dia adalah pemberi rahmat. Cinta terbesar yang diberikannya kepada kita umat manusia adalah di saat kematiannya di kayu salib demi menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita dengan mentaati kehendak Bapanya dengan mati di atas kayu salib. Dia tidak marah dan membenci orang yang menyalibkannya. Malah, dia mendoakan dan mengampuni mereka. Maka, mengampuni adalah suatu rahmat besar yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita umat manusia. Kita sering rasa puas jika kita melihat orang yang bersalah kepada kita itu menderita. Jikalau dendam semacam ini masih ada dalam diri kita, maka akan terjadi beberapa akibat yang negatif kepada emosi, spiritual dan tubuh badan kita. Akibat yang akan terjadi kalau kita menyimpan dendam adalah rasa dendam kita akan membebankan diri kita. Kita akan menjadi semakin rasa marah, geram, pahit, dan mudah tersinggung. Hubungan kita dengan orang lain juga akan terjejas kalau kita sentiasa mendendam. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita sudah bina sebuah tembok yang menyulitkan kita untuk mengasihi dan dikasihi orang lain. Sikap tidak mahu mengampuni menjadi salah satu faktor utama mengapa hubungan kita dengan Tuhan tidak maju ke depan dan malah boleh mundur. Sikap semacam ini menutup aliran sukacita, kasih sayang dan berkat-berkat lain dari Tuhan. Kepahitan dan kegeraman akan mempunyai akibat buruk terhadap badan kita. Kita mungkin akan mengalami simptom-simptom macam kepala sakit, kesulitan tidur, tiada selera makan, kemurungan, atau penyakit seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, dan lain-lain. Sebagai kesimpulan, pengampunan akan membebaskan kita dari segala masalah di atas, sehingga kita dapat menikmati hidup yang aman damai, hidup yang tidak dibeban dengan ikatan emosi negatif. Kita akan dapat menghadap Kristus dengan penuh keyakinan dan sukacita. Kita akan dapat rahmat, belas kasihan
dan kebaikan hati Yesus Kristus. Sekian perkongsian bacaan petang ini. Sebagai penutupan, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa di syurga, kita mohon kepadamu, kasihanlah kami, ampunilah kita. Kita sedar bahawa kita manusia lemah, maka berikanlah kita hati yang jujur untuk melihat dan mendedahkan kelemahan-kelemahan kita di hadapan-Mu. Yesus Kristus, penebus kita. Terima kasih kerana Engkau mengajar kita suatu cara untuk menebus dosa kita, iaitu kita mesti mengampuni kesalahan orang, supaya Bapa kita yang ada di syurga akan mengampuni kita juga. Berikanlah kita karunia tobat agar dapat menyesali dosa kita dengan tulus. Roh Kudus, tolong terangilah batin kita agar kita akan berusaha memperbaiki hidup kita. Dengan adanya pengampunan di dalam hidup kita, maka kita akan sentiasa merasa kasih sayang Tuhan dan perjalanan hidup kita akan selalu diberkati Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian kerana bersama saya dalam perkongsian ini. Saya ucapkan salam sejahtera dan semoga kita berjumpa lagi.